Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Zeruslan dan nombor matriks merupakan 09 DEV 20F1007. Saya menjalankan latihan industri saya di syarikat My Event Production Sendirian Berhad di Seksyen U12 Desa Alam yang terletak di Shah Alam. Jadi saya akan membentangkan laporan akhir latihan industri saya. Sebelum saya masuk kepada isi daripada pembentangan saya pada hari ini, saya ingin menerangkan isi kandungan yang terdapat dalam slide. Yang pertama adalah latar belakang syarikat. Yang kedua, ringkasan aktiviti selama 20 minggu latihan industri. Yang ketiga adalah tugasan sepanjang latihan industri yang telah saya lakukan. Yang keempat, kesimpulan daripada slide pembentangan ini. Dan seterusnya, cadangan kepada organisasi dan juga pihak politeknik. Dan akhir sekali adalah lampiran dan juga gambar. Adalah latar belakang syarikat. Jadi saya menjalankan latihan industri di syarikat My Event Production yang merupakan syarikat pengurusan acara dan publicity gaya hidup Bumi Putra yang diasaskan pada 22 September 2006 oleh Encik Roslan bin Misrin. Gambar di dalam slide tersebut merupakan Encik Roslan. Syarikat My Event Production ini juga menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk memastikan setiap kempen, acara ataupun projek yang telah mereka dapati berjaya sepenuhnya. Seterusnya, saya akan menerangkan waktu bekerja, lokasi dan juga aktiviti yang dijalankan oleh syarikat My Event Production. Yang pertama, waktu bekerja merupakan daripada hari Isnin sehingga hari Jumaat, bermula dari jam 9 pagi sehingga 5 petang. Waktu rehat pula pada jam 1 petang sehingga 2 petang. Dan kami juga menerima cuti pada hujung minggu iaitu pada hari Sabtu dan Ahad. Tetapi sekiranya terdapat pekerja ataupun kru yang perlu bertugas pada hujung minggu, mereka akan menerima cuti pada hari Isnin. Seterusnya adalah lokasi syarikat. Syarikat My Event Production terletak di Seksyen U12 Desa Alam Selangor yang beralamat di nombor 19/2 Jalan Pegaga G U12/G Seksyen U12 Shah Alam. Tetapi mereka akan berpindah pada bulan 8 ni juga di Seksyen U12 cuma berbeza lokasi. Seterusnya adalah aktiviti yang dijalankan oleh syarikat My Event Production. Yang pertama adalah special event. Yang kedua, leisure event, rental of sounds, lighting and AV system, convention, seminars and meeting, promotional campaign exhibition, live entertainment services, and corporate product launching and opening ceremony. Di dalam senarai aktiviti tersebut, My Event akan terlibat daripada segi teknikal sahaja. Contohnya daripada segi pemasangan sounds, lighting dan juga AV system. Tapi pada waktu perjalanan program akan terdapat seorang sound engineer ataupun lighting engineer yang akan mengoperasikan mixer ataupun peralatan teknikal tersebut sewaktu event itu berlangsung. Selain itu, My Event juga akan menyediakan servis seperti videographer, fotografer sekiranya klien tersebut menginginkan videographer ataupun fotografer sewaktu event mereka berlangsung. Seterusnya, My Event Production juga menyediakan servis daripada segi barangan teknikal, sounds, lighting and AV system. Seterusnya, untuk live entertainment services, My Event Production akan menyediakan studio iaitu di studio Kacang Network. Seterusnya, My Event Production juga menyediakan servis live entertainment yang di dalam studio iaitu di studio Kacang Network yang juga terletak di syarikat My Event Production. Di studio tersebut adalah untuk program-program di atas talian yang kebiasaannya kita lakukan di dalam Google Meet, Microsoft Teams dan juga Webex. Untuk live entertainment ni juga terdapat servis daripada segi sounds, lighting, videographer. Seterusnya adalah carta organisasi syarikat My Event Production.
Yang pertama adalah CEO iaitu Encik Roslan Misiran. Di bawah Encik Roslan Misiran terdapat dua departmen iaitu Account, HR dan juga Admin yang dipegang oleh Puan Rahaiza Nizam dan juga Cik Nurul Zawani. Dan terdapat Event Manager iaitu Encik Abdul Rani. Di bawah Encik Abdul Rani terdapat Department Sound, Lighting, Media dan Production dan juga LED dan LCD. Untuk sound akan dijalankan oleh Encik Muhammad Zulfahmi dan Encik Abdul Hadi. Lighting di bawah Encik Hairi, Encik Hazri dan juga Encik Sazli. Untuk media production dipegang oleh Encik Muhammad Sufian iaitu saya punya supervisor, Encik Muhammad Izzat dan juga Encik Nur Firdaus. Seterusnya di bahagian LED dan juga LCD di bawah Encik Muhammad Khizri dan juga Cik Siti Nur Hanis. Jadi seperti yang kita dapat lihat daripada carta organisasi tersebut, 90% daripada pekerja di My Event Production merupakan lelaki kerana kerja-kerja yang sedang dilakukan oleh My Event Production tidak bersesuaian dengan pekerja wanita, sebab kebanyakannya mereka perlu mengangkat barang-barang yang berat. Seperti kita tahu, mixer, sound mixer, lighting mixer, dia punya mixer tu tak berat, cuma case dia yang berat. And untuk pemasangan LED pula, kita perlu panjat besi untuk pasang LED, and dia punya tu sangatlah tinggi, so dia amat bahayalah untuk wanita. Seterusnya, ringkasan aktiviti sepanjang 20 minggu saya menjalankan latihan industri di My Event Production. Pada minggu pertama, saya hanya menjalankan tugas memindahkan fail di dalam hard disk dan juga mengemaskini spreadsheet hard disk supaya kru media dapat melihat di mana hard disk yang kosong untuk mereka menyimpan video-video setelah mereka edit. Seterusnya, memindahkan maklumat program di dalam job sheet ke dalam Excel dan Word. Dan pada minggu pertama juga saya dapat terlibat di dalam program BCF Award sebagai usher. BCF ni adalah singkatan daripada jenama tudung by Cik Fiza. Mereka ingin berikan anugerah kepada ejen-ejen di bawah mereka yang telah menjual produk by Cik Fiza. Seterusnya, saya juga mempelajari bagaimana menggunakan borang job sheet dan mileage. Dan selain itu, saya juga dapat mempelajari bagaimana program rakaman di dalam studio dijalankan. Untuk minggu kedua, saya juga belajar untuk menyediakan live backdrop menggunakan aplikasi Premiere Pro, dan juga saya belajar menggunakan sound mixer, lighting mixer, dan juga saya belajar bagaimana petty cache direkodkan. Selain itu, saya juga belajar bagaimana laporan petty cache direkodkan, iaitu perbelanjaan syarikat. Seterusnya, saya belajar bagaimana menyunting, iaitu edit video menggunakan aplikasi Premiere Pro yang saya tak pernah guna pun, and saya tak pernah tahu pun aplikasi Premiere Pro itu sebelum ni. Pada minggu ketiga, saya menyambung untuk belajar menggunakan aplikasi Premiere Pro. Yang kedua, saya belajar perbezaan antara aplikasi Illustrator dan juga Photoshop. Dan saya belajar bagaimana untuk menyediakan poster menggunakan aplikasi Illustrator dan juga Photoshop yang diajar oleh Encik Din. Semasa saya mempelajari menggunakan aplikasi Photoshop dan Illustrator, saya dapat belajar bagaimana untuk melakukan tracing. Saya dapat belajar macam mana nak hilangkan background di sesuatu gambar dan juga mengubah warna di dalam gambar tersebut. Dan juga saya dapat menjadikan poster yang saya pelajari yang diajar oleh Encik Din sewaktu itu. Pada minggu keempat, saya mempelajari bagaimana raptai, iaitu rehearsal program atas talian dijalankan. Untuk raptai di atas program di atas talian, klien perlulah hadir di studio kacang network untuk melihat bagaimana lighting sewaktu program tersebut.
dan juga sound sewaktu program tersebut, sama ada mereka setuju dengan backdrop yang telah disediakan ataupun terdapat beberapa perkara yang mereka ingin ubah sebelum program tersebut dijalankan. Seterusnya, saya memindahkan data dokumen MEP bajet 2022 dan 2023 ke dalam laporan data. Pelajari bagaimana mengoperasikan multi-camera production semasa program di atas talian dijalankan, iaitu program Expert in Chart Pattern. Jadi saya dapat bertugas sebagai penjaga kamera 2 dan saya perlu mendengar arahan daripada director yang menjaga switcher MCP untuk mereka dapatkan angle yang baik. Untuk minggu kelima, saya memindahkan file rakaman video sewaktu event dan juga saya menyediakan senarai program yang tidak mempunyai nombor invoice. Seterusnya, saya mencari nombor-nombor invoice program tahun 2022 di dalam akaun perakaunan Resolve syarikat, dan saya juga mengemaskini laporan data program tahun 2022 berdasarkan senarai nombor invoice yang telah saya dapati. Untuk minggu ke-6, saya menyimak laporan petty cash pada bulan Oktober, November dan Disember tahun 2022 dan juga bulan Januari tahun 2023. Seterusnya, saya perlu mencari nombor quotation program tahun 2022 di dalam akaun perakaunan Resolve, dan seterusnya saya juga terlibat sebagai follow spot di program ESQ PTP di SECC Shah Alam. Untuk follow spot, saya akan tunjukkan gambar saya bersama dengan follow spot di hujung pembentangan saya sebentar lagi. Untuk follow spot, saya juga perlu mendengar arahan daripada director, iaitu daripada pihak ESQ sendiri. Saya perlu onkan lampu follow spot sekiranya lampu dewan telah dipadamkan untuk dipancarkan kepada speaker pihak ESQ sendiri sewaktu program dijalankan. Seterusnya, minggu ke-7, saya bertugas sebagai kru dan juga PIC semasa program seminar bajet mata tahun 2022 pada hari Selasa sehingga Khamis dan juga hari Sabtu. Jadi program ini berjalan selama 4 hari, dan untuk program seminar bajet mata saya perlu menyediakan makanan kru dan juga makanan kepada klien mata sendiri. Jadi semasa program ini berlangsung, saya juga dapat belajar cara untuk mengambil gambar menggunakan digital camera. Jadi saya dapat tahu bagaimana untuk mendapatkan lighting yang betul menggunakan kamera dan juga mendapatkan angle yang betul. Dan seterusnya, program seminar bajet mata ini dijalankan di atas talian, iaitu di Studio Kacang Network yang terletak di syarikat My Event Production. Pada hari Sabtu, saya tidak bertugas sebagai kru makanan ataupun PIC program. Itu saya perlu menjalankan tugas sebagai penjaga kamera 2 di dalam studio tersebut. Dan juga saya akan menunjukkan beberapa gambar yang saya telah ambil sepanjang program seminar bajet mata berlangsung. Selepas sahaja program seminar bajet mata tamat, saya perlu sambung untuk bertugas di program Sifubat Guerrilla di SECC. Di semasa program Sifubat Guerrilla, saya bertugas sebagai mic runner, iaitu saya perlu menyerahkan mic kepada peserta Sifubat sendiri, iaitu kerana mereka memerlukan komunikasi dua hala bersama dengan Sifu Jamal dan juga peserta mereka sendiri. Seterusnya, semasa program itu berlangsung, saya juga belajar bagaimana fungsi digital sound mixer. Digital sound mixer berbeza dengan mixer yang kami belajar semasa seminar bersama Encik Faris di Politeknik. Digital ni dia ada LED untuk kita lihat lah, so kita tak payah nak pusing-pusingkan dia punya net tu. Untuk minggu ke-8, saya melakukan receive payment, iaitu terima bayaran program yang berlangsung pada tahun 2022 dan tahun 2023. Selain itu, saya terlibat dalam mesyuarat bersama staf My Event Production dan Kacang Network. Untuk minggu ke-8, saya melakukan receive payment, iaitu terima bayaran
daripada program yang berlangsung pada tahun 2022 dan tahun 2023. Seterusnya terlibat dalam mesyuarat bersama staf My Event Production dan juga Kacang Network tentang bagaimana mengisi borang job sheet dan juga mileage, dan juga bagaimana menggunakan bajet makanan semasa event. Seterusnya saya menyambung tugasan untuk melakukan receive payment dan memindahkan fail rakaman program AGM MATA 2022 dan juga anniversary KGSS. Seterusnya saya memasukkan nombor resit pembayaran yang telah saya catatkan daripada receive payment pada program tahun 2022 di dalam laporan debtor syarikat. Seterusnya pada minggu 9 saya membuat pemfailan berkenaan dokumen petty cash, payment voucher, borang permohonan cuti sakit dan slip cuti sakit pekerja My Event Production. Seterusnya saya mengemaskini spreadsheet petty cash pada bulan Januari sehingga Jun tahun 2022, dan saya juga menerima tugasan untuk membuat semakan harga tiket penerbangan dua hala dari KLIA ke Sibu, Bintulu dan Kuching Sarawak. Seterusnya pada minggu 10 saya menyambung untuk membuat semakan harga tiket penerbangan ke Sibu, Bintulu dan Kuching Sarawak untuk program ESQ in-house training. Seterusnya saya mencari harga kereta sewa dan hotel serta tambang Grab dari store My Event ke KLIA 2 untuk kegunaan semasa program ESQ in-house training di Sarawak. Seterusnya saya memindahkan dokumen dari Blade, SD card dan pendrive ke dalam hard disk My Event. Seterusnya menyediakan pembahagian dokumen untuk kegunaan di dalam fail syarikat. Untuk minggu ke-11 saya menyediakan pembahagian dokumen untuk kegunaan di dalam fail syarikat, menyediakan nama staf sebagai penanda pembagi fail, dan juga saya mengemaskini laporan debtor NYE tahun 2023, dan saya juga belajar bagaimana mengoperasikan prosesor LED dan mempelajari fungsi pada MCP switcher. So untuk LED processor merupakan prosesor macam mana kita nak hidupkan LED. Bagaimana kita lihat dalam anugerah juara lagu ataupun ABPPH, dekat pentas diorang ada macam backdrop yang ada live backdrop tu kan, iaitu kita gunakan LED. Daripada macam mana kita nak pindahkan daripada laptop ke LED tersebut supaya semua penonton dapat lihat backdrop tu secara live. Seterusnya saya juga mempelajari bagaimana MCP switcher, iaitu macam mana kita nak switchkan daripada kamera 1 punya view ke kamera 2 punya view. So saya dapat belajar macam mana perkara tersebut dilakukan. Seterusnya pada minggu 12 saya mempunyai mesyuarat bersama pihak pengurusan My Event Production dan juga semua staf My Event dan juga Kacang Network. Seterusnya saya mengemaskini debtor tahun 2023. Pada minggu 13 selepas saja naik cuti raya, Encik Hamzi mengajar cara untuk follow up bersama penderma untuk kempen Nadi Al-Quran, dan juga saya kemaskini debtor tahun 2023. Untuk minggu ke-14 saya muat turun lagu MP3 untuk kegunaan program TSR Appreciation Luncheon tahun 2023 untuk sesi karaoke. Seterusnya saya bertugas untuk mengosongkan dan membersihkan kawasan studio Kacang Network untuk kegunaan rakaman kumpulan Stings. Seterusnya mempelajari bagaimana Encik Hairi mengoperasikan lighting mixer dan juga menyediakan lampu sewaktu untuk kegunaan kumpulan Stings, mengumpulkan gambar grand event yang telah dijalankan pada tahun 2023 untuk diletakkan di dalam profil syarikat. Seterusnya membuat carian dewan di hotel yang terletak di Johor Bahru dan juga Alustar Kedah. Saya perlu menghubungi pihak hotel di Johor dan juga Alustar untuk bertanya tentang availability ballroom di hotel tersebut untuk kegunaan program Seafood Bite. Pada minggu ke-15 saya menyambung untuk membuat carian dewan di hotel yang terletak di Alustar Kedah, dan saya juga menghantar email kepada pihak
Tissel Hotel untuk mendapatkan quotation ballroom mereka. Seterusnya terdapat pemantauan pensyarah latihan industri, dan saya juga memindahkan dokumen rakaman program yang telah dijalankan pada minggu tersebut. Seterusnya pada minggu ke-16, saya memindahkan dokumen rakaman program, mengemaskini laporan depth MYE 2023, dan saya juga mempelajari bagaimana lighting mixer dan juga audio mixer dioperasikan. Pada minggu 17, saya mengemaskini nombor invoice di dalam laporan MYE dan juga mengemaskini nombor quotation di dalam laporan debtor. Seterusnya pada minggu ke-18, saya mencari harga barang kegunaan semasa program Al-Isra' Day, iaitu saya perlu mencari pembekal-pembekal yang dapat membekal seperti baju jersey, topi, payung, kipas dan juga beach flag dalam kuantiti yang banyak. Seterusnya saya memasukkan semua maklumat yang telah saya perolehi di dalam spreadsheet dan perlu menghantar kepada Encik Roslan. Seterusnya saya mempelajari proses daripada penyediaan quotation program sehinggalah program tersebut dijalankan. Seterusnya saya mengemaskini laporan depth MYE, dan pada minggu tersebut juga saya terlibat seterusnya pada minggu ke-18 tu juga saya terlibat untuk bertugas sebagai kru program di program wanita terbahagia yang dijalankan di Ideal Convention Center di Shah Alam pada 2 Jun sehingga 5 Jun tahun 2023. Seterusnya pada minggu ke-19, saya memastikan job sheet program wanita terbahagia lengkap dengan bukti pembelajaran semasa program tersebut. Saya mencari dewan yang boleh disewa semasa program Funnel Evo yang akan dijalankan pada 17 dan 18 Jun. Seterusnya, saya menghantar email di Sunway Pyramid Convention Center dan Ideal Convention Center di Selayang dan juga Damansara. Seterusnya, pada minggu ke-19 ini juga saya terlibat di dalam raktai majlis perkahwinan di Grand Oasis di Seri Kembangan, iaitu saya perlu membuat check sound system dan juga LED untuk memberikan preview kepada klien majlis perkahwinan tersebut. Dan juga saya perlu mencari harga sewaan Dewan Hall 2 SACC dan Shah Alam 2 di SACC. Pada minggu terakhir, iaitu minggu 20, saya perlu mengemaskini nombor invoice di dalam laporan MYE dan juga mengemaskini program yang telah menerima bayaran penuh. Slide yang seterusnya adalah tugasan yang saya lakukan sepanjang latihan industri. Yang pertama adalah dokumentasi. Sekiranya saya tidak terlibat sebagai kru program, saya perlu menjalankan tugas-tugas dokumentasi di dalam syarikat, iaitu saya perlu mengemaskini laporan debtor syarikat, petty cash dan juga borang mileage yang telah dihantar oleh kru-kru program selepas sahaja program dijalankan. Seterusnya, sekiranya saya terlibat sebagai kru program, berikut merupakan tugas-tugas saya sebagai kru, iaitu sebagai usher, menjaga kamera, multi-camera production, menjaga follow spot, sebagai kru F&B, mic runner dan juga PIC program. Selain daripada tugas dokumentasi, saya juga mempunyai tugasan untuk mencari dewan untuk kegunaan program-program yang akan dijalankan, dan saya juga perlu mencari harga-harga barang untuk kegunaan program yang akan datang. Selain itu, saya juga perlu mencari hotel untuk kegunaan kru-kru program yang akan digunakan semasa program dijalankan. Seterusnya, untuk usher, saya bertugas sebagai usher di program By Cik Pizza, by PCF Award Dinner, iaitu tugas pertama saya adalah untuk mengiring tetamu ke tempat duduk mereka, dan juga saya perlu memberikan dulang hadiah
semasa penyerahan hadiah kepada tetamu-tetamu program by Cik Fiza. Seterusnya multi camera production, iaitu saya perlu menjaga kamera 2 semasa program atas talian dijalankan seperti mana gambar yang pertama di dalam slide tersebut, iaitu saya perlu menjaga kamera 2. Seterusnya adalah follow spot. Lampu follow spot ni digunakan untuk kita highlightkan speaker semasa program tersebut dijalankan. Sewaktu lampu dewan telah malap, so kita tak nampak kat mana speaker, jadi saya perlu menggerakkan lampu follow spot mengikut pergerakan speaker. Seterusnya untuk F&B, saya perlu menyediakan makanan untuk kru dan juga untuk klien semasa di program atas talian, iaitu di Studio Kacang Network. Mereka juga menyediakan makanan kepada klien, jadi saya perlu membeli dan juga menghidangkan makanan tersebut. Biasanya tugas sebagai mic runner, saya perlu menyerahkan mic sekiranya terdapat peserta yang ingin berkomunikasi dengan speaker. Untuk tugas sebagai mic runner ni, kita kena sentiasa alert dengan situasi sebab kita tak tahu dekat mana peserta tu duduk. So kita kena sentiasa alert lah bila ada peserta yang angkat tangan ataupun secara tiba-tiba speaker yang pilih peserta tu untuk bangun sendiri. Seterusnya tugas saya adalah sebagai PIC, iaitu short form kepada person in charge program. Saya kena catat bajet-bajet yang telah dikeluarkan semasa program berlangsung, iaitu perbelanjaan makanan kru, perbelanjaan pengangkutan dan juga perbelanjaan lain oleh kru. Dan juga PIC ni kena dalam mode standby sekiranya perlu ganti dari mana-mana kru yang perlu ketandas ataupun sebagainya. Seterusnya adalah kesimpulan. Program latihan industri ini amatlah membantu saya untuk menyediakan diri dan mempersiapkan diri sendiri sebelum saya melangkah masuk ke alam pekerjaan yang sebenar selepas saja saya tamatkan pengajian diploma ini. Dan seterusnya, daripada program latihan industri ini juga saya dapat mempunyai banyak pengalaman dan juga ilmu pengetahuan yang baru. Jadi daripada ilmu-ilmu pengetahuan yang saya dapat daripada latihan industri ini juga saya berkemungkinan saya dapat mengaplikasikan di alam pekerjaan saya selepas ini sekiranya saya masuk ke dalam platform yang sama dengan yang saya ambil sekarang. Akhir sekali adalah cadangan kepada politeknik dan juga organisasi syarikat. Yang pertama, politeknik perlu menyediakan senarai organisasi yang berpotensi untuk pelajar menjalankan latihan industri mereka. Ini kerana daripada pelajar-pelajar sebelum ni, politeknik tahu organisasi mana yang bagus dan juga berpotensi untuk belajar di syarikat tersebut. Yang kedua adalah pihak politeknik perlulah sentiasa menghubungi pihak organisasi atau pelajar tersebut sendiri untuk mengetahui perkembangan pelajar tersebut, sama ada mereka okey ataupun tidak berada di organisasi tersebut, bagaimana disiplin mereka semasa latihan industri berlangsung. Seterusnya adalah cadangan kepada organisasi syarikat. Mereka perlu memberi peluang kepada pelajar untuk mencuba dan mempelajari sesuatu perkara yang baharu. Dan yang kedua, memberi tugas yang bersesuaian dengan kursus yang dipelajari oleh pelajar. Contohnya, sekiranya mereka belajar tentang bagaimana menguruskan event, bagaimana untuk menguruskan technical event, jadi pihak organisasi perlulah berikan tugas tersebut dan juga ilmu tersebut kepada pelajar, dan mereka tidak perlu menjalankan tugas-tugas yang lain di syarikat. Seterusnya adalah lampiran dan juga gambar. Gambar yang pertama di dalam Studio Kacang Network, iaitu kami menjalankan rakaman program Jejak Sahabat untuk ditayangkan pada bulan Ramadan. Dan juga gambar kedua, saya menyediakan hadiah-hadiah untuk diserahkan kepada pemenang program BCF Award. Dan juga gambar yang ketiga adalah saya sedang briefkan bagaimana tugas kami
intern. Kami dalam gambar tersebut ada 3 orang. Jadi kami bertiga adalah intern di Maybank Production. Jadi kami perlu menunjukkan di mana tempat duduk tetamu yang akan tempat duduk tetamu di dalam BCF Award. Seterusnya gambar keempat dan kelima, iaitu gambar yang saya ambil sendiri menggunakan kamera digital yang telah saya pelajari oleh dari Encik Firdaus sendiri semasa program persidangan cukai mata dijalankan. Seterusnya saya bertugas sebagai penjaga kamera 2 semasa program Expert in Chart Pattern dan juga program ESQ PTP di SCCC. Seterusnya gambar saya bersama Follow Spot di program ESQ PTP di SCCC. Dan gambar keempat merupakan switch di belakang follow spot yang saya perlu aturkan untuk mendapatkan cahaya yang betul. Seterusnya gambar kelima dan gambar keenam, saya bertugas sebagai mic runner di program Guerrilla Sales Safe Ride di SECC juga. Dan slide yang seterusnya, saya bertugas sebagai PIC di program Wanita Terbahagia yang dijalankan di IDCC. Gambar kedua tu saya duduk di konti sound mixer dan juga lighting mixer. Jadi saya dapat pelajari bagaimana Encik Hadi dan Encik Sazli menyelesaikan masalah sekiranya terlibat dengan audio dan juga lighting. Gambar ketiga, saya bertugas untuk buat sound check di Grand Oasis masa rehearsal majlis perkahwinan. Untuk sound check semasa majlis perkahwinan, saya perlu memastikan audio mixer tersebut dalam keadaan baik dan juga saya perlu menyediakan folder lagu sepanjang majlis perkahwinan tersebut yang akan berlangsung pada 17 dan juga 17 Jun tahun 2023. Seterusnya berikut merupakan gambar-gambar saya mempelajari bagaimana menyediakan poster menggunakan aplikasi Photoshop dan juga Illustrator, dan saya belajar bagaimana menyunting video program menggunakan aplikasi Premiere Pro. Slide yang seterusnya adalah saya belajar macam mana mengoperasikan digital lighting mixer dan audio mixer. Gambar yang pertama dan kedua merupakan lighting mixer. Jadi kita dapat tengok macam mana lighting mixer tersebut. Dan yang ketiga adalah digital audio mixer, dan gambar keempat merupakan MCP switcher. Jadi di switcher tersebut kita dapat tengok view daripada kamera-kamera yang kami jaga di dalam studio. Seterusnya adalah tugas-tugas saya menyediakan dokumentasi syarikat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.